Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar kepada semua penonton TV Al-Hijrah? Assalamualaikum subuh di mana 6.30 pagi. Masya-Allah. Ada yang mungkin baru pulang daripada masjid, ada juga yang masya-Allah mungkin ialah hari cuti, jogging tapi sambil tengok Facebook Live di Assalamualaikum. Masya Allah, itu lagi sangat-sangat mantap. Dan hari ini merupakan 3 Mac bersamaan dengan 22 Syaban. Masya Allah, dah dekat sangat kita nak masuk bulan Ramadan ini. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita boleh kongsikan apakah rutin-rutin yang bakal kita nak buat pada bulan Ramadan nanti supaya kita pun sama-sama dapat ikut juga insya Allah. Dan bila sebut tentang 3 Mac, ini adalah satu tarikh yang mungkin bagi kita rasa biasa, tapi ini ada peristiwa yang sangat-sangat memberi kesan kepada Islam, iaitu di mana 3 Mac ini merupakan tarikh kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah dan pada tahun ini merupakan cukup 100 tahun berlakunya kejatuhan Empire Turki Uthmaniyah. Ini adalah satu peringatan untuk kita bahawasanya dan iktibar juga kenapa sesebuah kerajaan itu boleh jatuh dan harapnya iman kita tak jatuh, dan itulah yang kita akan hidupkan dengan majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah saya tak nak cakap panjang sebab hari ini Masya Allah rasa berseri-seri sebab sebelum ni kita ada bersama dengan Ustaz, tapi kita akan bersama juga dengan para panel yang merupakan orang kata pelakon, model, tapi sekarang berhijrah dan menjadi orang yang sangat-sangat inspirasi kepada kita. Jadi bersama dengan kita adalah Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, merupakan pengerusi Mustalah Ar-Radah. Masya-Allah, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, hari tu jumpa Ustaz, hi bye-bye je. Sekarang ni Alhamdulillah dapat sama. Alhamdulillah. Dan ini yang saya maksudkan, bersama dengan kita juga merupakan seorang selebriti yang aktif dalam bidang dakwah yang sangat-sangat bagus. Saya tengok Instagram Kak Kuza, Masya Allah, duk share pasal Palestin, dan kita doakan juga moga Allah terima segala usaha kita. Bersama dengan kita Kak Kuza Muzani. Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tajuk kita hari ini adalah kita nak bincangkan sebab kita ada nampak figura seorang wanita. Pasti mesti ada kaitan dengan wanita juga, Ustaz, kan? Betul. So topik kita adalah berkaitan dengan menumpang rahim ibu. Masya Allah. Jadi itu yang kita nak tanya macam Ustaz, bila menumpang rahim ibu ni kan satu topik yang Masya Allah bagi kita biasa dengar, tapi kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang. Contoh, tanggungjawab seorang anak ni adalah untuk menjaga ibu bapa, untuk menyayangi ibu bapa. Tapi kadang-kadang sampai satu tahap tu kadang-kadang anak ni dia rasa macam mana nak balas jasa mak ayah? Adakah cukup dengan bagi duit je ke, menyediakan rumah ke, ataupun macam mana Ustaz? Terima kasih Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Terima kasih Hazwani, terima kasih Kuza yang menemani pada pagi ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bincang satu topik yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab semua kita lahir ke dunia dengan bermula daripada seorang ayah dan seorang ibu lah. Betul. Dan tentu sekali ibu yang menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini, menumpang rahim ibu, merupakan satu topik yang sangat-sangat perlu kita ambil perhatian. Kerana kata ulama, kenapa bila Nabi ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang sepatutnya kita utamakan membuat kebaikan? Siapa yang kita nak utamakan? Maka Nabi kata, ibu kamu. Kemudian siapa? Nabi kata, ibu kamu. Kemudian siapa kali ketiganya? Ibu kamu. Yang keempat baru Nabi kata, ayah kamu. Kerana kata ulama, kenapa ibu tu sampai Nabi sebut 3 kali? Kerana kita menumpang rahim ibu. Disebabkan kita menumpang rahim ibu tu, maka lahirlah kita ke dunia disebabkan ibu kita. Maka ibu perlu diutamakan. Dan kalau ditanya, Mbak kata Hazwani tadi, kalau tanya apa sepatutnya kita buat untuk membalas jasa ibu, banyak sebenarnya. Sekurang-kurangnya saya sebut berdasarkan ayat Quran ada 6. Ayat surah Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu pertama sekali. Kepada kedua ibu ayah kamu, ibu terutamanya kita kena buat ihsan. Ihsan ni buat sebaik-baik kebaikan. Mana buat baik dalam bentuk yang sempurna, paling sempurna. Itu pertama. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma. Bila mereka ni dah sampai usia tua, seorang atau dua-duanya sekali, ibu atau ayah kita, Allah sebut pertama sekali fala taqul lahuma uffin. Maknanya keduanya poinnya adalah jangan sekali-kali kamu kata ah. Ah ini adalah sekecil-kecil sebutan
yang mendatangkan dosa derhaka pada ibu ayah kita. Mana tak nak lama. Itu je. Kalau lebih lagi, mana lebih besar dosa dia. Kemudian wala tanharhuma, yang ketiga, jangan kamu herdik, jangan tengking. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bercakap dengan ibu ayah dengan kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia ni bukan kata-kata yang baik. Maknanya kalau baik ni macam kita bercakap dengan kawan, kau sihat hari ni, itu baik. Okey. Nak minum mana hari ni, itu dengan kawan-kawan. Dengan mak ni dia lebih lagi daripada itu. Mana lembut, lebih lunak lagi. Kemudian wahfid lahuma janahaz zulli, yang kelimanya, cara nak balas jasa mak ayah kita ialah kita rendahkan sayap kita ketika kita berbicara, ketika kita bersama dengan ibu ayah kita. Maknanya bercakap dengan mereka lembut, layan pada mereka dengan layanan yang lembut. Kalau kita berpangkat besar sekalipun dengan mak kita, kita kena rendahkan diri kita. Itu yang kelima. Dan yang keenamnya ialah doakan mereka selalu. Rabbi firli wali walidayya, itu doa yang tak boleh tidak mesti disebut setiap hari lepas solat. Saya sebut pada diri saya sendiri ni. Kena sebut setiap kali lepas solat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu kena doa selalu. Jadi 6 perkara ini yang disebut Al-Quran yang mesti kita buat dalam kehidupan kita sementara ibu kita masih ada dan ayah kita masih ada. Andai kata ibu ayah kita dah tak ada, macam saya, mak ayah dah tak ada dah. Seolah-olah macam lepas tanggungjawab pada mak ayah, tapi Allah ganti pula dengan perasaan lain pula. Kalau dulu kita mungkin dah buat baik tapi rasa macam tak buat sebaik mungkin. Jadi terasa macam banyak benda yang tertinggal. Jadi caranya bila kita nak balas jasa ibu dan ayah kita yang dah tak ada, pertama sekali doa mesti adalah samalah. Yang keduanya, doa tu mungkin kita kena tambah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau ayah kita, mak kita, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah, ampunilah ayah aku ya Allah, ampunilah ibu aku ya Allah, luaskanlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka satu Taman syurga. Taman daripada taman-taman syurga. Kalau mak dah tak ada. Yang keduanya, buat sesuatu kebaikan niat untuk ibu ayah kita. Sebagai contoh, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia ada mak dia meninggal ketika dia tak ada. Dia tak ada, dia keluar. Jadi dia sangat sedih, dia jumpa Rasulullah. Mak aku dah tak ada. Ketika mak pergi itu, aku tak ada di rumah. Jadi boleh tak kalau saya sedekahkan sesuatu untuk mak, niat untuk mak, dapat tak pahala untuk mak? Jadi Rasulullah kata dapat. Jadi mana ada satu cara untuk kita balas jasa mak kita, jasa ayah kita selepas mereka tak ada ialah dengan bersedekah. Ada seorang lagi lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ibu saya baru saja pergi. Dan pada ketika itu aku rasakan, kalaulah dia boleh bercakap ketika dia nak meninggal dunia itu, dia akan sebut 2 perkara. Satu perkara, lau takallamat tasaddaqat. Kalau dia boleh bercakap pada ketika itu, dia nak minta aku tolong sedekahkan untuk dia. Jadi boleh tak ya Rasulullah, saya nak sedekah untuk dia? Maka Rasul kata boleh. Jadi sahabat yang tadi, yang Sa'ad bin Ubadah, ceritanya hampir sama. Apabila Rasulullah kata boleh sedekah pahala itu sampai, maka dia kata apa ya Rasulullah, aku sedekah kebun aku semua ni dengan niat untuk aku beri pahalanya untuk ibu aku yang telah meninggal tu. Jadi ini cara yang terbaik selepas ibu kita tak ada, kita nak sedekah. Kita buat sesuatu untuk dapat pahala kepada ibu kita, nak balas jasa mereka lah dengan kita buat sedekah tadi lah. Masya Allah, tu yang bila Ustaz sebut tentang sedekah tu kan, antara kebaikan yang kita boleh lakukan setiap pagi adalah sedekah subuh. Sebab tu dalam Assalamualaikum subuh terpampang di sini tabung sedekah subuh. Masya Allah, mungkin kita boleh praktikkan bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk anak-anak kita, agar sebab apa? Bila mereka membesar, mereka dah jadi rutin. Betul. Untuk kita, agar bila kita dah meninggal dunia, harap mereka dapat meneruskan legasi untuk memberi sedekah itu, insya-Allah. Dan semestinya kita nak tanya pula pada Kak Kuzal, masya-Allah. Sebenarnya sebelum kita live, ada bersembang sikit dengan Kak Kuzal, masya-Allah, pengalaman yang sangat-sangat hebat dalam industri sini, melebihi 30 tahun. Dan pastinya Kak Kuzal dah melalui pelbagai fasa kehidupan, dan mungkin disebabkan itu kita nak nak tahu juga dari segi perspektif seorang artis, sebagai seorang anak, macam mana kita nak zahirkan kasih sayang kepada ibu ayah dengan cara yang terbaik bagi Kak Kuzal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama sekali, peranan saya sebagai anak dan juga saya ada pengalaman sebagai anak dan juga ibu lah. Ya. Jadi sebagai anak sudah tentulah kita nak lakukan yang terbaik untuk kedua ibu bapa kita kan. Macam ayah saya, alhamdulillah sebab ayah saya dah ada keluarga sendiri. Jadi saya
syukur sangat-sangat kerana ibu tiri saya tu jaga ayah saya dengan baik. Cuma sekarang ni tanggungjawab kita untuk jaga ibu saya sebab ibu saya ibu tunggal. Jadi alhamdulillah sangat-sangat sebab ibu saya tinggal bersama dengan adik saya. Tapi bila masa ibu saya tak berapa sihat ke apa, saya berbincanglah dengan adik yang mana kebetulan masa tu siapa yang free lah. Jadi kebetulan masa tu kalau saya yang free, saya yang jaga. Saya yang akan bawa mak saya duduk bersama dengan saya dan jagalah makan, minum, pakai semua dan pastikan dia tidak buat kerja apa-apa dan memastikan yang dia akan kembali pulih seperti sedia kala. Bila dah sihat, barulah kalau dia rasa dia nak balik ke rumah dia sendiri, barulah dia pergi. Sebab apa? Bagi saya, kerana saya ni nak bagi kemewahan, sudah tentulah kita tak berapa mampu. Jadi yang saya boleh balas jasa ibu bapa sedikit sahaja sebab kita nak balas jasa ibu saya yang mengandungkan saya, jaga saya daripada kecil. Memang tak terbalas. Tak terbalas. Walaupun kita orang perempuan dah mengandung, lahir pula anak. Betul. InsyaAllah. Pasti ada sebab kenapa tangisan itu mengalir. Tapi kita nak bagi untuk redakan dulu. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan tua. Dia ni sembahyang pada malam hari, puasa pada siang hari, banyak bersedekah. Tapi dia suka menyakiti jiran tetangga. Maksudnya dia tak menjaga hubungan baik dengan orang sekeliling. Maka macam mana dia ni ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab dengan tegas dan straightforward. Nabi kata, hiya finnar. Perempuan ini masuk neraka. Makruh kalau dia tidur tapi tak meninggalkan perkara wajib. Sembahyang zuhur buat, sembahyang asar buat, subuh buat. Boleh. Hukumnya makruh. Apa maksud makruh? Hilang pahala. Hampa nak tahu tak apa perkara yang menghilangkan kemarahan yang meluap-luap? Mana orang sekarang ni suka mengamuk kan? Bergaduh, mengamuk kan? Caranya bagaimana? Puasa 3 hari sebulan. We'll see the access of the hikam or al-hikam of Ibn Ata'illah or the aphorisms of Ibn Ata'illah. Hikam is a plural of hikmah. Hikmah means a word of wisdom. So the hikam, the wisdom of Ibn Ata'illah, it talks about the true existence, yani the Allah's existence. Ini dia makan tulang. Tapi Nabi kata apa? Bukan sebarang tulang. Mestilah tulang itu tulang daripada binatang halal yang sewaktu disembelih disebut nama Allah. Nabi kata, jaga-jaga. Nabi katakan sahabat-sahabat ni, jaga-jaga. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Jangan guna tulang untuk buat istinja. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan, Ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Masya Allah, itulah dia. Ini merupakan satu
investment untuk diri kita sebenarnya bila kita dapat sama-sama membantu masjid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah juga membina kita rumah di syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kepada para penonton, sebentar tadi sebelum kita berehat, Kak Kuza rasa sebab bila sebut tentang ibu kan. Pasti ada sebabnya kenapa rasa sebab, dan mungkin Kak Kuza boleh ceritakan juga, sebab kita sebagai anak-anak ni kadang-kadang kita terlupa akan jasa ibu bapa tu. Kadang-kadang sampai tahap kita menderhakai ibu bapa kita, na'udzubillah kan. Jadi apa pandangan Kak Kuza nak kongsikan pada kita? Tadi saya rasa sebab masa kita jadi anak, kita tak rasa. Bila kita jadi ibu, barulah kita rasa apa perasaan ibu kita. Itu yang saya rasa sebab sikitlah. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kita, ialah termasuk saya jugalah sebagai anak. Kadang-kadang kita anak muda kan, penat bekerja dan sebagainya, tekanan tu kita bawa dalam rumah kan. So macam Kak Kuza sendiri mungkin boleh bagi nasihatlah kepada anak-anak muda kan, bagaimana cara untuk kita menghargai mak kita. Sebab macam Ustaz sebut, ibu ni merupakan satu kira hadiah. Sebab Ustaz nak cerita sikit pengalaman waktu first time saya pergi umrah, waktu tu sampai-sampai je ada seorang guru kami ni, dia bawa mak dia. Dah lama dah mak dia teringin nak pergi umrah, tapi bila sampai-sampai je di Mekah dalam keadaan ihram, Allah telah menarik nyawa ibu dia. Dan Ustaz pesan sampai sekarang saya ingat, dia kata antara hadiah yang Allah dah cabut dari saya adalah doa daripada seorang ibu. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi mungkin Kak Kuza boleh bagi nasihat kepada anak muda untuk hargai ibu kita. Sementara ibu bapa kita ada, kita ambillah peluang ini, rebut pahala, jaga ibu kita, ayah kita. Sementara dia orang ada ni, rebutlah. Jangan dah bertikam lidah dengan adik-beradik pasal nak jaga ibu bapa kita. Sebab masa ni sahajalah untuk kita berbakti, dan kita tak tahu masa bila Allah akan ambil nyawa ibu bapa kita kan. Dan kita pun tak tahu masa nanti, akhirat nanti, kita tak tahu bila kita akan berjumpa lagi dengan ibu dan bapa kita. Jadi kalau kita rasalah kita pernah buat salah ke apa, mintalah maaf. Sebab tak semestinya kita minta maaf pada ibu bapa kita tu, kita kalah. Jatuhkanlah ego kita sebagai anak. Sebab tak ada rugi. Ibu bapa kita tak akan rugi kalau ibu bapa tak rugi, sebab dia orang tetap ibu dan dia orang tetap ayah. Yang ruginya kita sebagai anak kerana tak ada dapat kerahmatan. Kerahmatan dan juga restu ibu bapa. Dan kalau kita tak ada kemaafan daripada kedua ibu bapa kita, walaupun kita berjaya setinggi langit pun, kita tak akan rasa tenang. Bahagia dunia dan akhirat tu tak ada. Itulah. Ini pesanan yang sangat mungkin kita biasa dengar, tapi penting untuk kita sebenarnya kan. Dan ada di dalam Facebook, kita nak raikan sikit, ada yang mengatakan ibu merupakan kunci pintu syurga untuk kita, tapi menjaga ibu terlalu banyak ujiannya. Pastinya dalam kehidupan kita bukannya semudah ABC nak masuk syurga, bukan mudah kan. Dan ada yang komen, dia kata saya pun sebab sama teringatkan arwah ibu yang tak sempat saya jaga hingga puas waktu arwah sakit. Sebulan lebih sakit terus pergi meninggalkan kami semua. Saat saya baru 5 hari berpantang anak pertama. Masya Allah, Al-Fatihah, moga arwah ibu ayah dicuci rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustaz nak tambah sikit berkaitan dengan yang tadi, soalan tadi. Saya agak tersentuh bila Wani sebut bila ibu ayah kita ada, kita hilang satu. Macam saya dah hilang dua-dua, doa ibu, doa ayah. Saya baru lagi sembang dengan isteri saya minggu lepas. Isteri saya menangis bila saya cakap, bila saya kata penat nak bina masjid sampai siap ni, banyak cabaran. Kalau isteri abang tak support, siapa lagi? Sebab ayah dengan mak dah tak ada. Dulu orang yang paling ikhlas dalam hidup kita, mendoakan kita dan memberi semangat. Buat. Buat sampai jadi, buat. Ustaz, tak ada orang yang tu. Boleh saya tu, Ustaz, kita ni kalau anak kita buat jahat macam mana sekalipun, kita sebagai ibu boleh terima kan? Boleh terima dia tau. Tapi kalau orang lain buat jahat, tak semestinya dia orang boleh terima lagi. Itulah ibu, betul tak? itulah ayah. Walaupun siapalah anak tu, apa salah besar mana pun, oleh kerana kita ni ibu, kita ni ayah,
dia tetap anak kita. Ya, betul. Tetap doa tu sentiasa mengalir setiap kali lepas semayang, bukan semayang saja, setiap masa. Doakan anak kita keluar, kita doa, anak kita balik, kita doa. Jadi bila saja ibu dah tak ada, ayah dah tak ada, ni pengalaman sebagai orang tak ada ayah, tak ada ibu, kita rasakan sesuatu. Kalau dulu demam-demam, kita telefon mak, sihat, cepat. Sekarang ni nak telefon siapa? Mak dah tak ada kan. Jadi kena sentiasa ingat sementara ibu ayah masih ada ni, ambil kesempatan sebab syurga tu masih ada depan kita. Esok bila syurga tak ada, kita tercari-cari, mula dah teringat, rasa tak puas hati, itu terkurang, ini terkurang. Jadi masa yang ada Allah beri pada kita ni untuk bersama ibu ayah kita, ambil peluang sepenuhnya. InsyaAllah ada keberkatan pada buat kebaikan pada ibu ayah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebab tu kalau kita tengok Uwais Al-Qarni kan, sampai mengendong ibu dia untuk menunaikan umrah, betapa Allah muliakan ibu bapa. Takkanlah keredaan Allah tu terletak kepada keredaan ibu bapa kan. Dan pastinya kita sebagai anak, macam Ustaz pun dah kongsikan 6 tips macam mana kita nak membalas jasa kepada ibu bapa kita, dan antaranya adalah dengan sedekah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana kaedah kita nak bersedekah, di mana platform dia, dan apa perkembangan terkini Mushola Ar-Raudhah. Baik. Terima kasih Mani. Saya sebut tadi Mushola Ar-Raudhah ni dibina agak lama jugalah. Daripada mula kita punya pecah tanah 2017, 2018 baru dapat kebenaran, 2019 dapat kebenaran merancang, dapat piling start 2019, kemudian stop pula PKP setahun. Jadi masa tu panjang. Daripada arwah ayah saya masih ada, kemudian sampailah 2020 ayah saya pergi. Sekarang ni mak dah tak ada, ayah dah tak ada, jadi saya meneruskan projek ni. Kalau dulu sokongan kuat daripada ibu ayah saya sebut tadi, sekarang ni sokongan tu dah datang daripada bentuk lain, isteri dan anak-anak dan juga kawan-kawan. Jadi tetap juga diteruskan. Kenapa? Ini satu saya nak sebut, dia berkait dengan ibu ayah juga. Bila saya bina masjid, saya tak banyak keluarkan duit orang lain yang sumbang. Saya cuma melorongkan hati orang-orang di luar sana untuk bersedekah untuk membina masjid. Cuma saya banyak tenaga saya gunakan, buah fikiran saya gunakan dan memberi idea kepada kawan-kawan dan juga pada orang ramai, beri inspirasi supaya menyumbang dalam pembinaan Mushola Ar-Raudhah. Setakat ni dah 7 juta lebih. Kita gunakan duit sepenuhnya untuk membina masjid dan yang berkait dengan pembinaan masjid. Dan alhamdulillah daripada 7 juta lebih itu hanya lebih kurang 200,000 sahaja yang sumbangan daripada kerajaan. Selebihnya daripada poket orang ramai. Masya-Allah. Jadi saya nampak satunya, alhamdulillah saya simpan dalam hati banyaknya pahala yang saya dah buat untuk mak ayah saya dah tak ada. Sebab mak ayah dulu menyokong, sekarang ni apa yang mereka dah tak ada. Setiap kali saya buat, setiap langkah saya untuk saya bina masjid ni, saya niatkan untuk pahala untuk mak ayah saya. Tak apa, sampai saya kata pahala tak ada untuk aku, tak apa ya Allah. Saya nak pahala ni biar untuk mak saya di sana, ayah saya di sana. Jadi inilah satu aset yang besar bagi kita dan juga bagi mak ayah kita. Ya tuan-tuan, puan semua kalau rasa nak sedekah sesuatu untuk mak ayah kita, sama ada mak ayah kita masih hidup, buatlah. Mungkin kita kadang-kadang kita jenis berat mulut nak call, nak minta maaf tu berat mulut juga. Banyak kebaikan yang kadang-kadang kita rasa tak dapat nak buat walaupun mereka masih ada. Tak apa, sedekah sesuatu, niat untuk mak ayah kita. Niat dengan sedekah ni untuk memulihkan akhlak kita, biar kita buat baik dengan mak ayah kita, insya-Allah Allah bantu kita. Lebih kurang dalam 3% di hujung ni masih lagi kita memerlukan lebih kurang 800,000 untuk pasang kapek, untuk pasang akustik, pump mineral water. Kemudian banyak kerja-kerja akhir ni yang agak renyah yang memerlukan kos yang besar. Kita harap sumbangan terus masuk sebab aktiviti kita dah jalan. Bulan Ramadan ni kita dah jemput imam dah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan tu ada pahala di akhirat esok dan juga ada Allah bayar gantinya di dunia lagi, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Kita doakan juga agar pembinaan Mushola Ar-Raudhah ni dipermudahkan. Amin, amin. Semoga diberi pahala yang berganda-ganda untuk ibu ayah kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Azli dan juga kepada Kak Kuza atas perkongsian yang sangat meruntun jiwa kita. Ini adalah satu motivasi untuk kita untuk mula buat kebaikan agar ibu bapa kita pun mendapat saham pahala, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak ambil satu lagi komen daripada Facebook. Dia kata, Latifah Abu Hassan kata, alhamdulillah saya sempat menjaga arwah emak saya secara bergila-gila selama 5 tahun dan emak saya meninggal masa berumur 95 tahun pada 20 bulan 7 2019. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi ada banyak lagi perkongsian yang menarik kita nak kongsikan, namun kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Ustazah Muzayyanah dengan topik yang menarik juga. Nak tahu apa? Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini.